Hello korang bersama saya lagi MK Rizwan dalam siri Belajar Seruling. Ini adalah episod yang ke-9. Hari ini kita nak membincangkan tentang artikulasi dalam bermain seruling. Saya akan share 3 artikulasi yang selalu kita pakai dalam permainan seruling. Sebenarnya ini adalah video lanjutan daripada episod sebelum ni. Kita bercakap tentang teknik melidah ataupun tanging. So kalau korang belum tengok lagi episod tu, saya syorkan supaya korang tengok dulu episod tu. Link saya akan letak dekat atas ni. Latihan yang ada kat dalam episod yang ke-8 tu korang boleh guna untuk practice articulation ni. Maksudnya korang boleh gunakan apa benda kita belajar artikulasi ni, apply dalam latihan yang ada dalam episod yang ke-8 tu. Artikulasi sangat berkait rapat dengan cara kita menyebut suku kata tu. Okey, dalam permainan muzik kita ada syllable ataupun kita ada cara menyebut lah, sebutan yang kita gunakan untuk kita tiup seruling tu. Untuk artikulasi yang pertama, sebutannya adalah tu. Tu. Contoh ayatnya, oh macam tu. So dia akan menghasilkan bunyi yang normal, bunyi yang biasa kita dengar, yang natural. Paling selalu digunakan. Tidak terlalu keras, tidak terlalu lembut. Kalau kita boleh visualize bentuknya tu, dia akan jadi macam ni. Ini adalah bentuk dia. So dia straight saja. So contohnya, ini macam yang dalam episod ke-8 tu saya guna tu lah. So tu. Okey. Kita teknik melidah, tapi hari ni adalah artikulasi. Maksudnya cara kita menyebut teknik melidah tu. So tu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan menggunakan sebutan tu. THOO. Tu. So kalau ayat dia tu dia jadi macam macam tu. Untuk sebutan artikulasi yang ini, bunyi dia tu macam agak keras masa awal dia tu. Lepas tu dia jadi normal balik. Kalau beza dia dengan tu, ini tu. So dia ada macam ada accent sikit, ada penekanan sikit dekat note tu. So kalau dalam music, dia adalah, nama ni adalah accent lah. So simbol dia, alright, so itu adalah simbol accent dalam muzik. So biasanya kita gunakan syllable ataupun sebutan artikulasi ini bila kita nak tekankan not-not tertentu dalam kita punya melodi tu. Dia memberi penekanan lah. Dia sama sebenarnya macam kita cakap. Macam kita contohnya bila kita cakap, korang makan ke? Nampak ke tu kita tekankan sikit, korang makan ke? Kalau tak kan dia macam, korang makan ke? Beza kan? So dia ada penekanan sikit. Ataupun kalau biasanya penekanan ni kalau kau nak marah lah, oi, kurang ajar. So oi, kurang ajar. So nampak tak penggunaan accent tu dalam ayat? Sama juga kalau kita menyanyi dan juga kalau kita main seruling. Macam saya cakap tadi lah, main seruling ni sama macam menyanyi. Jadi bila kita main tu ada not-not yang kita nak tekankan, ada not-not yang kita tak nak tekankan. Tak semua not adalah penting. Itu saya guna teknik pertama tadi, tu. Nah kalau saya gabung tu dengan ada beberapa not yang saya tu kan dia, boleh dengar tak beza dia? Right. So cumanya kadang-kadang pemain seruling biasanya akan tambah ornament dekat accent tu untuk highlightkan lagi sebenarnya accent tu. So ornament punya video next time kita buat. So contoh ornament, so kalau kita tambah ornament tu dia jadi ornament tu maksudnya ada hiasan ataupun bunga-bunga. Itu nantilah saya buat video lain pasal ornament tu. Alright, so kalau kita visualize bentuk artikulasi tu ni, bentuk dia macam ni. So dia ada macam tajam sikit awalnya tu. Bukan tajam lah, dia macam ada penekanan sikit awal bunyinya tu. Untuk artikulasi yang ketiga yang orang selalu guna juga, ini adalah artikulasi untuk kita pendekkan not-not yang kita main tu. So kita punya sebutan ni adalah toot. Dia T-O-O-T. Dia habis dengan lidah tu blok angin tu balik. So toot.
tut. Tu 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 tu. Tapi kalau saya buat tut, tut 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 tut. Nampak? So tut ni kita banyak main. Okay, so kita pendekkan dia. Sebab kalau kita buat tu dia jadi panjang. Nampak tak? Beza bunyi dia. Itu yang ketiga lah. Dia menghasilkan bunyi lebih pendek, yang lebih ringan, yang lebih mungkin banyak digunakan kalau kita nak create bunyi-bunyi yang macam burung, bunyi kartun, bunyi yang kelakar. Banyaklah kita guna sebutan tut ni. Kebiasaannya bila kita main lagu, kita gabung tiga-tiga artikulasi ni. So ada yang tu, ada yang tu, ada yang tut. Okay, ini baru separuh daripada aspek main tu. Nanti akan ada ornaments. Ornaments tu ada video yang lain ataupun perhiasan tu. Untuk sekarang ni kita kuasai teknik untuk melidah dulu. So video yang sebelum ni kita cakap pasal melidah. Video yang kali ni kita bercakap pasal artikulasi ataupun sebutan yang kita gunakan dalam bermain seruling. Sebelum tu saya nak tunjuk. Tut ni kalau kita visualize dia dalam bentuk bunyi, bentuknya akan jadi macam ni. Korang dah faham pasal artikulasi dalam episod yang kali ni. Korang boleh dapatkan ebook How to Main Seruling yang free ataupun beli je terus yang full. So korang ada lebih kurang 25 skill. Korang boleh pilih skill tu untuk praktis. Hari ni praktis skill ni, hari ni praktis skill ni. Dan korang pelbagaikan latihan korang tu dengan ada artikulasinya, dengan ada korang punya latihan untuk melembutkan jari. Untuk latihan melembutkan jari, saya letak kat atas ni. Dan korang boleh gunakan skill-skill tu untuk warm up dan gabungan macam ni. Okay, so korang punya permainan tu dia dah bervariasi. Korang ada artikulasinya, korang ada skillnya, korang ada banyaklah. So benda tu lagi banyak kita belajar, lagi senang kita nak main lagu sebab skill tu dah ada. So link untuk dapatkan buku tu saya letak dekat bawah ni. Alright, so untuk episod kali ini kita dah habis. Kita total untuk siri belajar seruling ni ada 12 episod semuanya. Ini adalah episod yang ke berapa ke-9. Okay, so kita akan jumpa dalam episod yang seterusnya. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk like. Dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum, ciao.